16. Saya pernah menghadiri kursus kat situ selama 2 minggu balik pulau ya. Okey, so lepas tu 2000 saya pernah menghadiri kursus kat situ selama 2 minggu. Balik pernah berkhidmat di college. So lepas tu 2000 saya pernah menghadiri kursus dan terkini sehingga September. Dari September baru masuk tahun lepas Politeknik Mersing. Alright. So beginilah tentang sedikit pengalaman kerja. Okey, selain daripada tu, okey, Encik Fali pernah Encik Fali adalah seorang pensyarah yang menuntut ilmu di USM dengan sarjana infrastruktur multimedia. So memang kepakaran dalam bidang ni betul lah pencerahan kita supaya kita dapat menuntut ilmu dengan beliau pada pagi ini. Okey, dipersilakan Encik Muhammad Fali. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Suara saya jelas tak dengar? Okey. Alhamdulillah. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih di atas jemputan daripada pihak Politeknik Merlimau kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama berkongsi sedikit input lah pada pagi ini berkenaan dengan bengkel Google Workspace for Education untuk kegunaan para pensyarah di kolej komuniti dan juga politeknik. Okey, saya share slide saya dulu. Okey, so saya difahamkan pada hari ini kita punya audien bukan daripada Merlimau saja satu Malaysia kan, siapa yang dapat mengikuti sesi ini. Okay, adakah sesi ini direkod? Oh, yang ni saya tak pasti ya. Kena Tuan Moderator, sesi ini direkodkan ke tak? Ya, kita cuba akan rekodkan sesi ini. Alright. Okey, masih. Okey, boleh nampak yang saya share daripada dekat komputer saya. Okey, seperti yang diberitahu oleh Tuan Moderator tadi, ini sedikit latar belakang saya. Okey, so pengalaman saya menggunakan Google Workspace ni sebenarnya banyak bermula di Kolej Komuniti Arau lah. Sewaktu tu saya berpindah daripada Politeknik Balik Pulau ke Kolej Komuniti Arau. So waktu tu bila saya pindah daripada poli ke kolej, waktu tu saya tak jumpa medium untuk menggantikan TDOS. Waktu tu dekat Kolej Komuniti memang tak ada lagi lah platform online seperti kita di Politeknik lah. So waktu tu saya tak boleh nak guna TDOS. Waktu tu lah saya start mula explore LMS ataupun Learning Management System yang boleh digunakan. Waktu tu macam-macam lah, ada Edmodo lah, Open Learning, Schoology lah, macam-macam. Tapi bila saya jumpa Google Classroom ni, Google Classroom ni salah satu komponen dalam Google Workspace. Waktu tu nama dia G Suite, G Suite for Education. Tu saya tengok pelajar-pelajar kolej komuniti pun dia lebih mudah menggunakan Google Classroom. Waktu tu lah saya start explore Google Classroom ni dengan lebih mendalam. Dan saya gunakan Google Classroom lah sampai sekarang. Okay, so untuk hari ini, saya akan berkongsi dengan tuan-puan semua sedikit mengenai Google Workspace for Education. Okay, so Google Classroom sebenarnya merupakan salah satu komponen ataupun apps yang berada dalam GWS ataupun Google Workspace. Okay, so daripada Google Classroom tu kita boleh integrate dengan macam-macam lagi apps Google yang ada. Contohnya Google Drive, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form dan banyak lagi lah. So komponen apps ni sebenarnya dia merupakan komponen yang berada di dalam Google Workspace for Education. Okay, so nanti kalau macam tuan-puan ada nak tanya apa-apa, boleh je terus on mic tanya. So tak payah tunggu di akhir sesi ke, nyampuk ke apa, tak ada masalah. So tak payah formal sangat lah untuk hari ni. Okay. So untuk bengkel pada pagi ni, so kita punya hasil pembelajaran, so yang kalau boleh kita cuba untuk memberikan pendedahan kepada peserta-peserta bengkel ataupun khusus penggunaan
kelas digital. Macam mana kita nak wujudkan digital classroom menggunakan Google Workspace for Education untuk kita punya PDPDT. Kemudian macam mana tuan-puan nak mencipta nota dan juga penilaian untuk diberikan kepada para pelajar menggunakan Google Classroom dan menggunakan Google Apps yang kita boleh gunakan dalam Google Classroom. Dan yang akhir sekali, macam mana kita nak integrasikan Google Classroom dengan aplikasi-aplikasi Google lain dalam kita nak memperbagaikan lagi lah kita punya kaedah PDPDT yang dilaksanakan. Okay, so saya semua maklum bila kita kata mengenai PDPDT ni, kita merujuk kepada pembelajaran tergerak dan juga tidak tergerak, synchronous learning dan juga asynchronous learning. So kalau synchronous learning ni lebih kepada pembelajaran secara real time lah, macam sekarang ni kita buat synchronous. Kalau asynchronous lebih kepada yang bukan real time. So dekat sini ada demi perbezaan lah di antara pembelajaran synchronous dengan asynchronous. So saya rasa ni bila kita dah start buat PKP hari tu, memang kita dah terdedah dengan pembelajaran secara online ni. Cuma kita buat tu sama ada secara synchronous ataupun asynchronous. Okay, so macam Google Classroom ni sebenarnya dia lebih kepada asynchronous. Kita boleh buat tak semestinya waktu real time macam ni. Tapi kita boleh gunakan komponen macam Google Meet ni sekarang ni untuk nak menjalankan pembelajaran secara synchronous. Okay, so untuk synchronous learning kita ada banyak tools-tools yang kita boleh gunakan. So dia lebih kepada kita buat macam real time macam sekarang ni lah. So macam sekarang ni kita guna Google Meet. Selain daripada kita guna Google Meet, kalau anda Microsoft, kita ada Microsoft Teams. Betul, kita ada juga app macam Cisco Webex, Zoom dan sebagainya lah. Kemudian kita juga sekarang boleh menggunakan platform communication macam WhatsApp, Telegram untuk nak buat synchronous learning. Kita ada gunakan function untuk buat video call. Betul, dia pun dah support jumlah user yang ramai untuk satu-satu masa. Kemudian kita ada PDPDT asynchronous ataupun tidak tergerak. So kalau macam CDOS tu sendiri, Google Classroom tu lebih kepada LMS yang tidak tergerak. Kemudian kita ada video repository macam YouTube, Edit, Khan Academy, macam-macam lagi lah yang kita boleh gunakan sebagai rujukan untuk kita punya video. Kemudian kita ada juga function untuk nak buat screen recording, screencasting, ada feature-features untuk nak buat exercise, assessment, menggunakan quizzes, CDOS dan macam-macam lagi. So saya rasa bila kita bila kita start PKP ni banyak dah, tuan-puan mesti dah banyak dah guna explore apps yang ada dekat pasaran sekarang ni yang kita boleh gunakan untuk pelajar kita. Itu untuk hari ini, saya akan lebih fokuskan kepada Google Workspace itu sendirilah. So Google Workspace, kalau untuk PDPDT, kita banyak menggunakan Google Classroom. So kalau macam dekat Politeknik, sebelum ni banyak gunakan CDOS sebelum kita terlibat dalam fasa PKP ni. Tapi bila kita dah masuk PKP ni, kita explore macam-macam lagi apps yang ada selain daripada CDOS untuk support kita punya pembelajaran. So antaranya lah Google Classroom ni. So Google Classroom ni sebenarnya asalnya nama dia G Suite, G Suite for Education. So dia ada perbezaan kalau kita gunakan akaun Google biasa dengan akaun Google Workspace yang for Education ni. Nanti saya terangkanlah apa perbezaan dia. Okay, so sedikit sejarah Google. So yang ni untuk pengetahuan tuan-puan semua, kalau kok nanti pelajar-pelajar tanya kan, siapa pengatas Google, siapa yang pencipta Google tu kan. So selalu kalau macam kita tanya pasal Microsoft, dia tahu Bill Gates pencipta dia. Kalau macam Apple, kita tahu Steve Jobs, Steve Jobs. Tapi kalau Google ni, pencipta dia Larry Page dengan Sergey Brin ni. Asalnya, diorang ni pelajar daripada Stanford University. Kemudian waktu tu, diorang nak cipta satu search engine ataupun satu database. Waktu tu nama asal dia Backrub. So Backrub ni, dia gunakan untuk nak simpan dokumen-dokumen PhD diorang lah. Waktu tu tahun 1965. Ni dia punya asal, logo asal Google. Kemudian bila diorang nak daftar nama Backrub tu, dekat dalam pendaftaran waktu tu, diorang nak letak nama, sebenarnya nak tukar nama Google. Google ni dia merupakan angka 1000 kuasa 10 kuasa 100. So ni dia macam dia istilah matematik lah.
Tapi waktu tu Larry Page dia salah eja daripada Google jadi Google. Tapi sekarang nama Google tu melekat sampai sekarang. Kemudian Google pun berevolusi, dia tukar-tukar logo sampailah logo yang digunakan daripada tahun 2015 sampai sekarang ni logo yang tuan-tuan boleh nampak lah kalau kita buka search engine Google ataupun dekat website Google. Kemudian untuk sekarang CEO Google bukan lagi Larry Page dengan segi brain. Sekarang Google dikerajui oleh Sundar Pichai. Sundar Pichai ni CEO Google yang dilantik pada 2015 sampai sekarang. Waktu tu Sundar Pichai ada banyaklah kejayaan yang dia kerajui bersama Google. Contohnya macam Android tu sendiri. Kita ada Google Chrome Book, Google, Chrome OS, semua di bawah Sundar Pichai. So segi brain dengan Larry Page dia dah meninggalkan Google dan Sundar Pichai dia dah kerajui Google dah di bawah satu nama company nama Alphabet. Alphabet ni dia punya core ataupun main kepada Google sekarang, Alphabet. Okey, so untuk Google Workspace macam saya maklumkan sebelum ni, nama asal dia G Suite. G Suite for Education. So G Suite ni sebenarnya dia ada banyak jenis. Dia ada G Suite for Business, G Suite for Education, G Suite for Enterprise. Kemudian bila mana-mana institusi yang memang dah subscribe kepada G Suite, automatik bila dia tukar nama tahun 2021, tahun lepas, kepada Google Workspace, automatik nama dia tukar kepada Google Workspace for Education. Google Workspace for Education ni nama baru yang baru dipakai tahun lepas lah, pada awal tahun lepas. Okay, so ni sedikit perbezaan untuk pengetahuan tuan-puan, perbezaan antara akaun Google percuma dengan akaun Google Workspace for Education. Okey, akaun Google percuma ni merujuk kepada Gmail yang tuan-puan guna sekarang, yang biasa kita gunakan akaun Gmail tu, yang tu yang percuma. Okay, so kalau macam akaun Google Gmail percuma, dia tak ada konsol pengurusan. Tapi berbanding dengan Google Workspace for Education, dia ada satu konsol admin. So konsol admin ni dia boleh add user baru, dia boleh setting control yang ada dalam Google tu sendiri, apa yang boleh guna, apa yang tak boleh guna. Tapi admin konsol ni tak semua orang ada akses. Selalunya dia akses dia akan beri kepada orang yang cipta akaun Google Workspace dan juga yang dilantik. So kalau macam sekarang ni, kalau kita punya akaun mampu, MyGovOp, so yang MyGovOp tu memang dah bawa Google Workspace. Tapi admin konsol tu masih lagi bawah mampu lah. Cuba saya difahamkan akan datang dia akan lantik admin di kalangan pengurusan ICT setiap politeknik dan juga kolej tinggi untuk menjadi admin untuk Google Workspace kita masing-masing. Untuk Google account percuma kita tak ada kumpulan pengguna ataupun user group. Tapi kalau Google Workspace ni kita ada kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna ni maksudnya dalam domain kita tu sendiri. Contohnya kalau domain Politeknik Merlimau, dalam Politeknik Merlimau Melaka tu, yang tu kita boleh buat grup sendiri. Katakan kita nak buat satu jabatan JTMK, JMSK, JKE, dalam satu domain tu kita boleh pecahkan kumpulan-kumpulan. So bila ada kumpulan-kumpulan ni lebih mudah untuk kita nak share dokumen, untuk kita nak kawal akses kepada dokumen-dokumen yang ada dalam kita punya Google Drive dan sebagainya. Kemudian perbezaan yang ketara antara akaun Google percuma dengan Google Workspace ni daripada email kita lah. So kalau Gmail, kalau yang percuma kita akan belakang dia ada @gmail. Depan tu nama username perempuan. Tapi kalau yang gunakan domain edu, belakang dia akan nama domain edu kita sendiri. Contohnya kalau Merlimau, pmm.edu.my. So kalau yang ni kalau yang kita gunakan akaun mampu MyGovOp. Tapi kita juga boleh mohon ataupun cipta kita punya Google Workspace sendiri bila kita ada domain edu ni. Contohnya nanti kita boleh buat satu lagi domain, katakan staff PMM, warga PMM ke. Cuma yang ni kita gunakan yang free, bukan berbayar lah. Sebab bila kita dah ada akaun edu tu, kita entitled untuk nak mohon satu lagi education punya workspace secara percuma. Kemudian kalau Google account percuma ni, dokumen boleh dikongsi melalui link yang kita buat tu oleh siapa-siapa secara public. Tapi kalau link untuk dokumen di dalam Google Workspace, kita boleh share dalam satu organisasi sahaja. So dia lebih secure lah dekat situ. Kemudian Google account percuma, dia punya simpanan untuk Google Drive
Kalau tuan-puan tengok, dia memang ada limit. So 15 gig je dia punya simpanan data. So simpanan data ni dia termasuk kita punya Google Drive, Google Photo, Gmail kita. Semua sekali 15 gig dia bagi. Bila penuh, dia memang dia suruh delete. Tapi kalau Google Workspace, sebelum tahun 2022, dia punya simpanan dia tiada had, unlimited. Memang waktu tu memang kita boleh simpan apa-apa je, nak simpan movie banyak ke recording banyak, tak ada masalah. Tapi start daripada tahun ni, Google dia dah tukar polisi, dia dah hadkan. Dia bagi 100 terabyte untuk satu institusi. So 100 terabyte tu kita kongsi dalam satu institusi. So by default dia akan bagi 5 TB, 5 terabyte untuk setiap seorang Google Drive. So nanti waktu ni admin dia kena tengok lah. Kalau dah penuh kita punya Google simpanan data tu, dia akan ada warning. So kita kena kurangkan sedikit kita punya simpanan dalam kita punya Google Drive dan sebagainya lah. So yang ni perbezaan antara Google account percuma dan juga Google Workspace for Education. So saya rasa account Google ni kebanyakan kita memang ada. So waktu kita dah ada Google account percuma ni, kita dah boleh guna dah Google Classroom dan apps Google yang ada dalam tu. Okay, so untuk Google Workspace for Education tu sendiri, dia ada beberapa edition ataupun beberapa jenis yang kita boleh gunakan. So antaranya kita ada Google Workspace for Education Fundamental. Fundamental ni yang percuma, yang free. So dalam ni dia ada tools-tools untuk teaching and learning macam Google Classroom, Google Meet, Google Doc dan sebagainya lah. Ni apps atas yang ada. Kemudian kita ada Google Workspace for Education Standard. So yang ni dia enhance sikit features yang ada daripada fundamental. Kemudian kita ada teaching and learning upgrade. Yang ni dia tambah lagi video communication capabilities. Ada banyak lagi add-on yang dia masukkan untuk dia support kita punya teaching and learning. Kemudian kita ada Google Workspace for Education Plus. Yang ni dia upgrade daripada learning upgrade ni, dia tambah lagi. Okay, so antara empat ni, hanya yang atas ni sahaja yang free, yang percuma. Percuma ni hanya untuk institusi yang ada domain sendiri. Domain ni maksudnya belakang dia ada edu. So waktu saya dekat college community sebelum ni, saya mohon untuk Google Workspace for Education Fundamental ni lah waktu tu. So waktu tu semua yang mana-mana poly, college community yang ada domain, memang kita boleh mohon. Okay, kemudian bila pihak mampu, dia upgrade ataupun dia integrate kita punya email yang sebelum ni MyGovOps tu kepada Google Workspace. So automatic mampu dia beli Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade. So sekarang ni kalau macam email kita, katakan contoh dekat Melimau pmm.edu.my, yang sekarang ni bawah Teaching and Learning Upgrade. So kalau yang Google Workspace for Education ni yang macam kalau kita baru nak mohon ataupun yang sebelum ni yang saya gunakan dulu, automatic dia jadi, memang dia jadi Education Fundamental sahaja. Kecuali kalau kita upgrade. So ada 4 jenis. So kalau macam Education Fundamental ni, the free for all qualifying education institution. So memang kita free lah, kita boleh gunakan. So sekarang ni yang kita dah gunakan dalam akaun mampu tu, MyGovOps, bawah ni, Teaching and Learning Upgrade. So banyak function-function yang kita boleh gunakan sebagai alternatif lain lah kepada tuan-puan kalau tak nak gunakan CDOS ataupun Microsoft Teams dekat institusi kita. Okay, so antara setiap edition tu ataupun antara setiap jenis Google Workspace tu sebenarnya dia ada perbezaan dia. So antaranya kalau daripada segi collaborate, untuk kita nak buat real time collaboration ataupun kita nak share dokumen-dokumen, apps macam yang basic, Google Doc, Google Sheet, Google Slide ni semua ada untuk semua jenis. Cuma untuk Google Classroom dia ada beberapa features ataupun beberapa function yang tak ada dalam yang free tapi yang lain ada. Contoh dia kalau macam third party application add-on, kalau yang Google Fundamental yang free ni dia tak ada access. Tapi kalau macam yang Teaching and Learning Upgrade yang mampu ni, dia membolehkan kita install third party application add-on. Kemudian dia ada satu function originality reports.
Okay, original reports ni kalau kita gunakan Gmail biasa memang tak ada Google Classroom. Tapi kalau kita gunakan Education Fundamental, kita entitled untuk dapat 5 original report ni. Okay, original report ni the function dia macam turn it in yang kita biasa guna kalau kita buat paper. So dia boleh check bila student kita buat ada assignment, dia boleh check dia punya resource dia ambil daripada mana. Dia akan check dalam search engine. So dia akan bagi berapa persen. Contoh dia daripada Wikipedia ada berapa persen, daripada laman web ni ada berapa persen. So dia memudahkan kita lah kalau kita nak bagi assignment yang jenis artikel kepada pelajar-pelajar kita, memudahkan kita untuk nak check dia punya originality assignment tersebut. So untuk teaching and learning upgrade ni unlimited. So kalau dia tak ada had, kalau macam yang free apa cuma dia boleh bagi 5 kali je per kelas untuk kita gunakan. Itu daripada segi Google Classroom tu sendirilah. Kemudian daripada segi ni app-app lain lah, assignment, Google Site, semua edisi ada kegunaan ni. Kemudian document approval ni hanya ada dekat dalam Education Plus, yang lain tak ada. Lepas kita ada Google Task. Lepas tu daripada segi connectivity, untuk Gmail semua function ada untuk kalender. Okay, untuk Google Meet tu sendiri, okay, untuk Google Meet, kalau kita gunakan Education Fundamental yang free, participant 100 saja. Tapi kalau kita guna Teaching and Learning Upgrade, so kalau macam yang hari ni pihak Politeknik Merlimau dia gunakan yang bawah mampu Megavox, dia boleh support sampai 250 orang participant. Kalau kita upgrade lagi kepada Education Plus boleh sampai 500 participant. Kemudian kita ada satu function streaming kalau kita gunakan yang Megavox ni ataupun yang bawah mampu. Tapi kalau yang free dia tak ada streaming. So streaming ni beza dengan Google Meet. Kalau macam Google Meet ni kita boleh ada interaction. Maksudnya participant lain dia boleh interact terus dengan saya kan. You all boleh tanya soalan, boleh nak chat gunakan ruangan chat. Tapi kalau kita buat streaming ni orang yang tengok streaming kita tu hanya boleh tengok sahaja live streaming. Dia boleh tengok orang-orang yang ada dalam Google Meet tu berinteraksi. Tapi orang yang tengok dekat streaming tu dia tak boleh nak interact sekali lah. Tu beza dia. Tapi live streaming dia support sampai 10,000. Contoh dia kalau macam Google Meet kita ni, kita nak channelkan kepada ramai audiens. Mungkin nak channel kepada Politeknik ke universiti ke apa, ada support sampai 10,000 user untuk live streaming. Kemudian untuk Google Meet tu sendiri, kalau sebelum ni kalau kita gunakan education yang free, dia boleh record. Lepas tu bila dia record, automatic Google Meet punya recording tu dia akan simpan dalam Google Drive. Tapi sekarang bila awal tahun hari itu, Januari 2022, dia dah stop kegunaan untuk recording. So dia dah stop, kita tak boleh nak record dah. Tapi kalau kita gunakan Google Workspace under Megavox, so dia boleh record. So kalau macam sekarang ni, kalau pihak Politeknik Merlimau dia gunakan yang bawah Megavox, automatic dia boleh record kita punya sesi sekarang. Kemudian kalau tuan-puan gunakan yang Gmail biasa, memang tak ada function untuk recording ni. Dia hanya untuk ada dalam Google Workspace for education. Kemudian kita ada dalam Google Meet ni, kita juga ada moderation control. Kemudian kita ada function untuk hand raising, boleh angkat tangan. Betul digital whiteboarding, betul kita boleh tukar background. Kemudian ada function-function lain yang mana dalam kita punya teaching and learning upgrade ni, ada support. Contoh dia macam pooling and question and A, breakout room, attendance tracking, noise cancellation. So kalau yang percuma tak ada yang ni. So yang ni hanya ada dekat dalam teaching and learning upgrade. So nanti saya tunjukkan macam mana nak gunakan function-function ni. Kemudian daripada segi access, yang ni saya betul tadi lah, daripada segi storage. Storage ni kalau kita gunakan Education Fundamental dia support sampai 100 terabyte sahaja. Tapi ni yang ni kira banyak lagi lah daripada kita gunakan akaun Gmail biasa. Kalau Gmail biasa dia support sampai 15 gig sahaja. Tapi kalau kita gunakan yang bawah mampu dia support sampai 100 terabyte, share tambah 100 gigabit per license. Yang ni saya tak sure sebab kita ni bukan bawah kawalan kita yang Megavox ni berapa license yang dia masukkan.
Tapi automatic 100 terabyte tu memang adalah setiap institusi bila kita gunakan Google Workspace ni. Jadi daripada segi admin, so admin ni hanya pihak setakat ni yang email yang kita gunakan tu masih lagi bawah MyGovOps punya admin lah. So admin ni dia boleh set, dia boleh tengok penggunaan Google Workspace tu. Contoh dia kalau Google Classroom, dia boleh tengok siapa tahap penggunaan dia, siapa yang aktif guna, berapa dokumen yang di-share dan sebagainya. So kalau macam kita apply sendiri, kita punya Google Workspace, so kita boleh, admin tu boleh tengok, dia senang nak monitor, nak buat report dan sebagainya. So untuk Google Workspace for Education ni, so ada banyaklah kegunaan dia yang kita boleh gunakan. So contoh dia untuk buat collaboration, so setiap dokumen apps yang ada dalam Google, saya pasti tuan-puan pun biasa gunakan bila kita buat Google Doc, kita buat satu dokumen, kita terus kita sharekan dengan rakan-rakan kita. So rakan-rakan semua boleh update terus satu dokumen yang sama. So tak payah kita buat 2-3 kali kerja kan. So dokumen tu boleh di-share secara real time. Menggunakan, kalau nak gunakan Google Doc ni lebih kepada Microsoft Word, Google Slide ni lebih kepada PowerPoint, Google Sheet ni lebih kepada Excel. So setiap satu dokumen yang kita buat terus kita boleh sharekan, ataupun kalau kita tak nak sharekan kepada semua, kita boleh masukkan email orang yang kita nak sharekan. So yang tu kita boleh kawal. So membolehkan kita nak buat collaboration secara real time dekat sini. Kemudian yang ni contoh kalau kita beza antara Google account biasa dengan Google account Workspace. Kalau kita share apa-apa dokumen, contoh dia ni Google Sheet. So kalau kita share, dekat sini dia ada dua je, restricted dengan anyone with the link. Okay, tapi kalau kita gunakan Google Workspace for Education, contohnya kita gunakan yang MyGovOps, dia ada 3, restricted, lepas tu nama institusi kita, contoh ni College Mufti Arau dengan anyone with the link. So kalau macam tuan-puan nak sharekan hanya dalam institusi sahaja, terus boleh ambil nama institusi, contohnya Politeknik Merlimau. So dokumen tu dia terkawal hanya dalam lingkungan kita punya institusi sahaja. So dia lebih secure kepada institusi kita lah. So kita juga boleh gunakan real time apps macam Google Jamboard. Google Jamboard sebenarnya yang ni dia berada dalam kita punya Google Meet. Kalau kita tengok function whiteboarding tu, so whiteboarding tu dia akan terus buka Google Jamboard ni. So Google Jamboard ni dia membolehkan kita gunakan function macam whiteboard lah. Kita boleh minta student kita untuk participate secara real time juga. So dia boleh jawab terus soalan-soalan kita dalam kita punya Google Jamboard ni. Kemudian daripada segi productivity, bila kita gunakan Google Classroom ni, macam saya betul tadi, kita ada satu function originality report ni. Originality report ni membolehkan kita untuk nak melaksanakan imbasan daripada segi integrity assignment yang pelajar-pelajar kita submit. Kemudian kita ada function untuk rubrik dan sebagainya lah. Okay, macam yang kita gunakan dalam CDOS dan sebagainya. So untuk Google Classroom ni contoh dashboard untuk Google Classroom ni, nanti kita akan tengok. So Google Classroom tak semestinya tuan-puan guna untuk nak buat kelas sahaja. Kita boleh gunakan ketika kita buat bengkel ataupun kita buat satu Google Classroom untuk kita punya organisasi sendiri, jabatan sendiri. Sebab dia memudahkan kita untuk kita nak control dokumen-dokumen yang staff-staff kita hantar dan sebagainya. Sudah tak terhad kepada kelas sahaja. Ini contoh penggunaan rubrik dalam Google Classroom. So kita boleh set rubrik. Katakan dalam satu subjek tu ada 2-3 pensyarah yang mengajar. Mungkin kita buat team teaching dan sebagainya. So kita boleh buat rubrik untuk memudahkan pemberian markah supaya dia konsisten. So ada function untuk kita buat rubrik. Nanti saya tunjukkan waktu sesi demo praktikal nanti. Kemudian kita ni function originality report yang saya betul tadi. So katakan kita ada bagi assignment dekat pelajar. So kita boleh check berapa dia punya flag. Flag ni maksudnya berapa persen yang dia ada code ataupun dia ambil kesamaan dia daripada mana-mana sumber. Contoh ni daripada Wikipedia ada 45%, daripada Tokopedia ada 30%. Ini contoh. Kita boleh beritahu dekat pelajar kita. So kalau boleh assignment ni berapa persen sahaja yang boleh lepas daripada kalau kita ambil sumber-sumber luar. Macam kita buat paper lah dekat, kalau kita gunakan software macam Turnitin tu,
Dia ada function untuk check kita punya kesamaan daripada paper-paper yang pernah ada sebelum ni. Ini contoh penggunaan kalau kita gunakan Gmail biasa dengan Google Workspace Education. Kalau kita buat assignment, kalau kita gunakan Google biasa, dia tak ada function untuk grade importing. Tapi kalau kita buat Google Form, kita buat quiz, tu markah tu kita tak boleh nak import automatic dalam Google Classroom. Dia tak ada satu function grade importing. Tapi dalam Google Workspace for Education, dia ada function grade importing ni. Tapi nak gunakan grade importing ni, kita punya pelajar, dia lebih mudah kalau pelajar-pelajar kita pun guna akaun Google Workspace. Tapi kalau pelajar kita guna akaun Gmail biasa pun boleh, tak ada masalah. Ada cara dia. Nanti saya sharekan macam mana kita nak import grade ni bila pelajar-pelajar kita sekarang ni guna akaun Gmail biasa, bukan guna akaun Google Workspace. So daripada segi communication, kita ada Google Meet, Google Chat dan Gmail tu sendirilah. So kalau macam kita gunakan akaun mampu Microsoft ni, so dia ada function-function ni. Dia ada breakout room, polls, Q&A, recording dengan whiteboarding. Kemudian setiap kali bila kita record, setiap kali habis kelas, dia akan hantar senarai attendance. Dia ada attendance ni, dia akan keep track siapa bila user tu join, bila user tu dia left. Dia akan keep track. Automatic dia akan emailkan kita satu dokumen Google Sheet kat sini. Kemudian ada function lain macam noise cancellation. Function-function ni dalam Gmail biasa dia tak ada untuk kita buat Google Meet menggunakan function-function ni. Kemudian kita boleh organize kita punya task, kita punya work kerja menggunakan Google Keep dan juga kalender. So kalau Google Calendar tu kita boleh set, katakan kita nak buat webinar ke nak buat kelas, kita dah boleh set dekat kalender kita. Kemudian bila kita dah set, katakan nak buat kursus Java OOP, kita boleh set tarikh dia bila-bila sekian. Macam kita buat live event dekat Microsoft Teams lah. Dekat sini pun kita boleh buat kat Google Calendar. Lepas tu kita boleh wujudkan link untuk Google Meet tu siap-siap. Join with Google Meet, tidak akan bagi link. Jadi, walaupun event kita tu tak ada lagi, nak buat 2 minggu ke 3 minggu esok ataupun lusa, kita dah boleh set dah dia punya link tu siap-siap. Kemudian kita boleh set kalau nak buat streaming, dekat sini juga kita boleh set link untuk streaming kita. Jadi saya tunjukkan macam mana nak buat link untuk streaming Kemudian ni contoh Google Keep. Google Keep ni dia macam untuk organize kerja kita juga. Katakan kita ada kerja-kerja yang kita nak perlu buat, kita boleh setkan dalam Google Keep. Satu lagi Google Keep ni dia ada satu function kita boleh grab image tags. So katakan kita ada gambar, kita boleh ambil grab image tag, dia akan grabkan tulisan-tulisan yang ada dalam gambar tu. Ni antara kegunaan Google Keep yang kita boleh gunakan. Kalau kita simpan gambar, dia boleh extract gambar via teks. Kemudian Google Admin ni yang ni lebih kepada pihak pengurusan pengurusan untuk kita punya Google account. So contohnya nanti kita boleh tengok lah kelas active user, active class dalam Google Classroom tu sendiri bila ada function Google Admin ni. So kalau macam tuan-puan nak ada function Google Admin ni, boleh mohon juga akaun Google Workspace for Education untuk institusi masing-masing. Selain daripada kita gunakan Google yang mampu tu lah, yang MyGovok. Sebab untuk yang MyGovok ni, dia hanya diberikan untuk pejabat awam lah yang ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang ada akaun MyGovok. Pelajar-pelajar kita tak boleh, tak ada akaun Google Workspace yang bawah MyGovok ni sebab diorang bukan bekerja lagi kan. So kalau kita nak buat akaun Google Workspace sendiri yang melibatkan pelajar-pelajar kita secara direct, so memang elok lah kalau kita mohon Google Workspace for Education ni. So kita bila kita mohon ni, kita entitled untuk ada 10,000 akaun. So dalam 10,000 akaun tu kita boleh setkan akaun untuk pelajar, kemudian kita boleh setkan akaun untuk jawatan tersendiri, contohnya jawatan ketua jabatan, ketua program. Lepas tu kita boleh buat akaun untuk MQA dan sebagainya lah. So dia lebih mudah untuk kita simpan-simpan dokumen kalau kita ada Google Workspace tu sendiri. So dalam Google Workspace tu sendiri kita boleh menggunakan banyak apps lain. Contohnya betul Google Site. So Google Site ni kita boleh kontrol kawalan dia. Contohnya kita nak kontrol Google Site ni hanya dia boleh dicapai dalam institusi kita sahaja. Semua kita boleh set dekat dalam Google Site.
Okay, so cara kesimpulannya penggunaan Google Workspace ni dia memudahkanlah kolaborasi data secara real time. Bila kita simpan file-file ataupun apps yang sama, kita boleh share dengan rakan-rakan kita dalam satu institusi atau peluang institusi secara real time. Kemudian Google Workspace ni juga ada mobile friendly sebab kalau kita tengok pelajar-pelajar ataupun kita punya golongan pelajar kita, dia lebih kepada golongan remaja yang kebanyakan dia memang ada handphone. So kalau macam dalam handphone tu sendiri, memang kalau mereka yang menggunakan Android memang ada automatic dia akan install Google Drive, Google application. So kalau macam Google Classroom tu sendiri, diorang boleh download dan guna dalam telefon sahaja. So kalau nak buat assignment dan sebagainya, diorang tak perlu ada laptop. Diorang boleh gunakan handphone tu untuk download Google Doc, Google Slide contohnya, install dalam telefon. So bila untuk guna Google Classroom tu, cukup diorang gunakan telefon untuk nak buat assignment dan sebagainya. So daripada tu, apps-apps yang ada dalam Google Workspace ni banyak disediakan secara percuma lah, tanpa perlu mengeluarkan sebarang kos. Okay, so yang ni untuk kita nak register Google Workspace for Education. So kalau mana-mana institusi yang belum ada lagi Google Workspace for Education ni, boleh mohon secara percuma dekat edugoogle.com ni. Tapi dia ada pengesahan domain lah. Kita nak pastikan betul ke domain edu tu memang bawa institusi kita. Okay. So yang ni antara kegunaan Google Classroom yang saya akan fokuskan pada hari ini. So macam sebetul tadi, Google Classroom ni tak semestinya kita gunakan untuk classroom sahaja. So banyak lagi kita nak gunakan untuk persatuan, boleh untuk nak buat collaboration, nak buat buku, kita boleh set satu community dalam Google Classroom dan sebagainya. So banyaklah benefit kegunaan Google Classroom ni. So saya rasa memang bukan Google Classroom sahaja. Microsoft Teams ada benefit dia. Kalau kita gunakan Teams pun ada dia punya benefit. So cuma untuk Google Classroom ni, antara benefit yang ada, no more paper stack. So kalau macam apa-apa kita punya dokumen-dokumen semua, bila kita buat dalam Google Classroom, semua dia akan automatic simpan dalam kita punya Google Drive. Assignment pelajar pun automatic, dia apa-apa yang pelajar hantar, dia akan masukkan dalam Google Drive. So setiap kali satu classroom yang kita create, dia akan buat satu folder dalam kita punya Google Drive. So tak ada lagi timbunan paper dan sebagainya. Kemudian antara benefit lain, dia senang untuk kita nak monitor sebab dia ada satu management flow. Contohnya kalau kita hantar assignment, kita boleh tengok berapa orang yang dah hantar, berapa orang yang belum, berapa yang dah grade, yang kita dah market, berapa yang belum. Semua dalam workflow management. Kemudian kita boleh tengok real time progress. So bila pelajar kita hantar je, terus dia akan update. Siapa yang dah hantar, dokumen apa yang belum. Kemudian work is never lost. Sebab macam saya betul tadi, semua dokumen-dokumen yang dihantar, semua kelas yang kita create, semua dia akan simpan dalam Google Drive. So bila kita nak cari balik, ada audit dan sebagainya, kita hanya perlu buka je kita punya Google Drive. Kita boleh buka ikut telefon, daripada kita punya tablet, dekat mana-mana, ya asalkan ada internet lah. Itu syarat dia. Lepas tu ada apps untuk Google Classroom tu sendiri. So antara muka interface apps Google Classroom yang dengan dalam komputer beza sikit. Dalam telefon ataupun dalam mobile dia lebih ringkas. Tapi function-function dia kebanyakan ada. Kecuali beberapa function macam kalau Google Meet, kita tak boleh nak set background tapi kalau dalam desktop, telefon, dalam komputer kita boleh set. So ada beberapa function dia lebih compact lah. Dia ada yang fungsi atas sahaja. Tapi cukup kalau pelajar-pelajar kita nak buat assignment ataupun nak join kita punya kelas dalam Google Classroom. Kemudian kalau kita nak buat extra copy, katakan kita nak buat kelas baru dan sebagainya, semua tu memang dah ada dalam kita punya Google Drive. So kalau kita katakan kita dah semester ni, kita dah ada satu kelas. Semester depan kita kena mengajar kelas yang sama. So kita hanya perlu copy saja kelas tersebut, automatic bahan-bahan yang kita dah ready semester ni kita boleh guna balik. So kita tak perlu nak buat extra copy dan sebagainya. Kemudian kita boleh tengok semua kerja-kerja pelajar kita dengan satu screen saja.
So kita klik nama pelajar kita boleh nampak apa yang dia dah hantar, apa yang dia belum hantar. Kemudian dia ada question and function, punya function. Kita boleh discuss, kita boleh terus direct comment dengan pelajar kita dalam kita punya online discussion dan sebagainya. Lepas tu kita ada juga function keep family informed. Keep family informed ni kalau kita nak masukkan guardian punya email lah, kita boleh inform kat parent pelajar kita punya markah-markah yang diorang dapat. Lepas tu dia differentiate like a boss. Differentiate like a boss ni maksudnya kita yang tentukan siapa pelajar kita. Kalau pelajar bukan pelajar kita, kita boleh remove. So kita boleh nampak lah siapa kita punya user di bawah classroom kita. Kemudian it's free, setakat ni dia free lagi. Kemudian it's constantly improving. So Google Classroom ni memang daripada masa ke masa dia improve dia punya function-function yang ada dalam tu. Okay, so untuk nak mula kepada Google Classroom, so ada dua cara. Tuan-puan boleh pergi akaun Gmail tu sendiri ataupun kita boleh pergi classroomgoogle.com. So ni untuk kita mulalah. Okay, so nanti saya akan sharekan slide ini nanti. Dalam slide ni juga ada lebih terperinci lah macam mana kita nak cipta classwork dan sebagainya. Tapi untuk yang ni saya terus buat praktikal untuk nak memudahkan tuan-puan lihat dengan lebih jelas. Okay, setakat ni ada sebarang soalan. Jadi, ya? Setakat ni di ruangan chat tiada Tuan Penceramah. Okay, ada soalan. Okay, kalau apa-apa nanti boleh je minta tolong moderator untuk bacakan soalan lah kalau ada nanti ya. Ada tuan-tuan dan puan-puan nak tanya soalan direct, boleh buka mic silakan. Ya, betul. Okay. Okay, so kalau tak ada saya teruskan lagi. Okay, so untuk nak mula Google Classroom ni, so kita boleh buka kita punya browser lah. Kita buka browser, kita type je classroomgoogle.com saya tulis tadi. Okay, so kalau kita, siapa yang memang dah ada Google Classroom ataupun kelas-kelas sebelum ni, kita boleh nampak dashboard dia. Ni kita punya dashboard. Selain daripada tu kita nak tengok sekarang ni kita gunakan akaun apa, kita tengok dekat penjuru belah kanan kita. So kalau kita klik dekat kita punya penjuru belah kanan, kita akan nampak akaun yang kita sedang gunakan sekarang. Macam sekarang ni saya gunakan fadli@tvet.pmj.edu.my. So tvet.pmj.edu.my ni, yang ni merupakan akaun GoVox ataupun mampu untuk Politeknik Mersing. So macam mana kita nak tahu yang akaun GoVox ke tak? Kita boleh buka, katakan kita boleh buka Gmail ataupun Google Drive. Katakan saya buka Google Drive, so kat sini dia tulis MyGoVox. So MyGoVox ni maksudnya saya gunakan akaun under MyGoVox lah, dan kita akaun rasmi kerajaan yang kita gunakan. Sebab baru-baru ni je akaun mampu kita ni tidak integrate kepada Google Workspace. Kalau kita gunakan akaun Gmail biasa, okay, contoh dia, yang ni saya punya contoh akaun Google So kalau tuan-puan pun kalau macam ada banyak akaun, kalau boleh jangan sekalikan semua dalam satu browser sebab nanti dia akan konflik dia punya data-data dalam tu. So kalau ada banyak akaun, macam saya dulu ada akaun kat college lah, akaun kat unit lah. So saya buat satu akaun tu, kita buat satu browser. So kalau kita nak buat satu browser nanti, tuan-puan boleh pergi dekat bahagian atas ni. Tadi penjuru belah kanan, tapi ambil yang belah atas. Betul dekat sini. Bawah sekali, yang ni senarai akaun yang saya pernah ada lah. Bawah sekali ambil add. Ambil add, nanti kat sini kita boleh buat satu profile untuk setiap kita punya Google Chrome. So nanti bila kita dah set profile, dia akan buat satu shortcut dekat kita punya desktop. So kita boleh gunakan shortcut tu lah. Bila kita nak gunakan akaun yang berbeza. So tak digalakkan kita gunakan satu akaun sahaja. Satu Google Chrome sahaja untuk setiap akaun. Nanti dia akan konflik. So katakan yang ni akaun MyGoVox. Okay, katakan saya buka akaun Gmail biasa saya. Ini akaun Google Gmail biasa saya. So dia tak ada tulis MyGoVox kat sini. Kita nampak saya punya akaun je, fadli187@gmail.com. So kalau macam akaun MyGoVox, so dia akan ada kat sini tulis MyGoVox kat sini. So kita boleh buka classroom.com. Kita kat sini kita type classroom.google.com. Kalau macam siapa yang tak pernah ada Google Classroom, dia akan kosong kat sini lah. So dia akan tanya,
kita nak join sebagai student ke, sebagai teacher ke, so kita akan ambil teacher. So kalau siapa yang dah ada akaun-akaun, siapa yang dah ada classroom sebelum ni, kita akan keluar dekat sini, senarai dashboard. Okay, so dalam dashboard Google Classroom ni, so yang penting sekali yang atas belah dan pada tambah ni. Jadi untuk create or join a class, kita boleh ambil dekat sini. Untuk join ataupun create class. Kemudian dekat sini dia akan paparkan senarai-senarai kelas yang kita pernah buat sebelum ni. So dekat sini kalau kita boleh nampaklah nama kelas. Lepas tu kalau ada macam kerja-kerja yang due, dia akan tulis dekat bahagian sini. Kita nampak macam contoh untuk kelas saya yang ni, ada satu due tomorrow. Ini maksudnya pelajar saya kena hantar sebelum pukul 12 malam ni lah. Sebelum 12 malam. Lab task 1 contohnya. Kemudian dekat bawah ni dia ada function untuk gradebook. So gradebook ni untuk nak tengok buku kerja ataupun markah-markah pelajar. Dia ada button function macam markah ni. Kemudian yang ni dia ada function untuk folder. So untuk folder, folder ni merujuk kepada folder yang terdapat dalam Google Drive kita. Okay, so kalau kita tengok dekat Google Drive, so nanti dekat Google Drive automatik dia akan buat satu function nama dia classroom, satu folder. So satu folder, kalau kita klik kat folder classroom ni, so kita akan nampak folder-folder yang ada dalam classroom kita. So kalau macam saya buka satu folder katakan web programming, so dalam ni kalau apa-apa saya buat tugasan dekat pelajar saya semua dia akan simpan dalam ni lah. Memang kalau kita ada buat lab task, lab activity, kalau pelajar-pelajar hantar lab activity, semua apa yang pelajar-pelajar hantar tu dia akan simpan dalam folder ni. So kita boleh buka je dekat sini. Apa yang pelajar hantar. So dia tak hilang. Semua di dalam ni. Kemudian kalau kita klik dekat gradebook, sudah akan automatik dia akan buka bahagian pelajar, markah-markah pelajar-pelajar yang mana saya dah submit ataupun yang saya dah tanda dekat sini. So iaitu shortcut untuk kita buka. Okay. So dekat tepi ni dia ada 3 line ni. Yang ni dia merujuk kepada shortcut menu. Kalau kita nak patah balik, kita boleh pergi dekat classes. Classes ni akan pergi kepada dashboard balik. Kemudian kita ada function to review dengan calendar. Kalau calendar ni dia automatik dia akan buka Google Calendar. So tuan-puan boleh nampak kalau ada lab kerja yang kita bagi dekat pelajar. Kalau ada dia punya due date, dia boleh nampak kat sini lah. Dia macam contoh assignment untuk lab task yang tadi, dia tunjuk kat sini. Sebelum ni kita ada task yang kita bagi kat pelajar, kita boleh tunjuk, kita boleh control kat sini. So dekat sini pun kita boleh tengok untuk kelas-kelas yang lain ataupun off classes, dia akan pergi kepada off classes. Kalau kita nak pergi kepada kelas-kelas tertentu, kita boleh klik je dekat kelas mana kita nak pergi. Okey, so ni kita boleh patah balik pada kita punya classes. Kemudian dia ada function to review. So to review ni, function ni khas untuk teacher lah, untuk pengajar. So kita boleh tengok apa benda-benda yang kita dapat kita tak semak lagi. So kita boleh pergi kepada all classes ataupun kita boleh pergi katakan kepada subjek yang tertentu saja. So katakan kita tengok ada lab task 1 due tomorrow. So dekat sini dia lebih kepada workflow management kat sini. Kita boleh nampak kalau 8 turn ini maksudnya 8 orang dah hantar. 6 orang assign, maksudnya dekat sini 6 orang dah diberi kerja tapi tak hantar lagi. Kosong grade, maksudnya kita tak tanda apa-apa lagi lah dekat sini. So kalau kita nak tahu berapa jumlah pelajar, 8 campur 6, 14. 14 orang tu jumlah pelajar. Daripada 14 orang tu 8 dah hantar, 6 belum hantar lagi, betul kosong, kita tak marking lagi. So dekat sini kita boleh tengok work in progress. Maksudnya benda-benda yang kita kena settlekan to review kat sini. Mana-mana yang kita dah settlekan, kita boleh pergi dekat review. Review ni kita boleh tengok lah by class dekat sini. Kalau kita dah ada benda-benda yang kita dah review, kita boleh tengok dekat bahagian ni. So contohnya kalau yang sebelum ni, mana sudah review, kita boleh tengok dekat sini. Kita nak patah balik, boleh pergi dekat classes. Okay, so untuk nak mula ataupun untuk nak maaf Encik Fali.
Ya. Ada soalan daripada peserta kita. Ya. Saya bacakannya. Apa ni? Adakah latihan belajar boleh di-marking menggunakan digital pen? Apa jenis file yang boleh di-marking? Okey. Okay, so, Itulah soalan daripada Puan Rafida Rais. Okey. So, terima kasih untuk soalan. So untuk Google App ni kita boleh integrate dengan ink notation. Ink annotation ni dia merujuk kepada digital pen yang kita boleh gunakan. So kalau macam Google Classroom ni kita boleh linkkan dengan Kami. So kalau siapa biasa gunakan Kami, KAMI, so kita boleh marking menggunakan stylus pen kita. So kita boleh so kalau ada file PDF, betul kita boleh terus marking pelajar-pelajar tu punya stylus pen kita. Tapi untuk akaun mampu ni, setakat ni dia tak benarkan lagi installation untuk third party Kami. Tapi saya difahamkan pihak mampu dia akan benarkan lepas ni. Tapi kalau kita gunakan Google Classroom yang akaun yang bukan bawah mampu, katakan kita ada akaun Google Classroom gunakan akaun Gmail sendiri, ataupun kita ada akaun Google Classroom gunakan Google Workspace yang kita buat sendiri, memang kita boleh install add-on Kami tu. So Kami ni, so kalau kita nak installkan apa-apa integration ataupun apa-apa apps lain, kita boleh download daripada Google Web Marketplace. Type je Google Marketplace. Dalam Google Marketplace ni, dia ada Google Workspace Marketplace. So Google Workspace Marketplace ni kita boleh install add-on yang ada. Contohnya macam Kami ni lah. Kami ni PDF and document annotation. So kalau so yang ni nanti tuan-puan boleh install Kami ni. Cuma sekarang ni mampu dia tak benarkan lagi. Tapi kita dah boleh install dah siap-siap. Bila dia dah on nanti terus kita boleh guna. Tapi kalau kita guna Google Workspace akaun biasa ataupun Gmail biasa, kita boleh gunakan Kami ni untuk kita nak write ataupun marking pelajar-pelajar kita punya tugasan. Tapi kalau macam setakat ni, bila Kami ni tak boleh guna, saya gunakan cara manual, bukan cara manual, maksudnya kita boleh tanda menggunakan komen. Nanti saya tunjukkan macam mana kita nak marking gunakan komen, assignment pelajar-pelajar kita. So memang bolehlah kita nak marking secara online terus bila kita gunakan Google Classroom ni. Okay, so untuk kita nak cipta kelas baru, so kita boleh create dekat tanda tambah ni, create or join a class. So kalau kita join a class, maksudnya kita nak join kelas orang lain tapi jadi kita kena ada class code. So kalau kita dah ada class code, kita boleh masukkan class code tu dekat sini. Ni katakan kita nak jadi pelajar untuk kelas lain. So pelajar kita pun kalau nak join kelas kita, dia boleh gunakan function join class. Tapi lebih mudah kalau kita gunakan function invite link. Nanti tunjukkan macam mana function invite link tu. Dia klik je. Betul kita boleh join. Okay, kemudian kalau kita nak create class, kita ambil yang create class yang bawah ni. So create class, katakan dekat class ni kita boleh letak nama kelas kita. Katakan saya letak bengkel Google Workspace. Yang penting yang required yang atas sekali je. Maksudnya yang tu wajib kita masukkan lah. Yang bawah tu semua optional. Kita masukkan bengkel Google Workspace Education Politeknik Merlimau. Kat bawah ni section, subjek dengan rumit semua optional. Tapi kita boleh masukkan. Section ni selalu dah akan keluar dekat bawah ni lah. Nak bawa nama kelas ke apa ke kan. Subjek ni nanti dia akan appear dekat kita punya details dekat classroom kita nanti. Katakan GWS, katakan room ni, ni semua optional. Kalau kita masukkan nanti dia akan keluar dekat kita punya classroom bila kita dah create nanti. Katakan sebut tarikh hari ni, katakan 24 March. Betul. Lepas tu kita tekan create kat sini. So, bila kita tekan create, automatic dia akan create
lepas tu dia akan pergi terus dekat kita punya classroom. So dia buka terus dekat classroom dekat sini. Okay, so ni kita punya interface utama lah classroom kita. So kalau macam tuan-puan nak patah balik, boleh klik dekat main menu kat ujung belah kiri ada 3 line. So katakan kita akan nampak dia akan ada atas sekali yang latest. Sebab konsep dia yang mana yang terkini dia akan berada dekat atas, dia akan berada dekat depan. So katakan kita ada banyak classes kat sini, so mana yang kita nak selalu nak buka, selalu nak rujuk, kita boleh gerakkan. Saya nak gerakkan yang di sini, saya boleh drag dengan move sahaja. Kita juga boleh gunakan 3 titik ni, function 3 titik untuk move. Kalau move ni manual lah, kita boleh pilih nak move ke mana. So, kalau kita nak guna function move ni, kita boleh drag and drop saja. Katakan yang ni saya nak drag ke mana. So dia punya effect dia dekat sini. So dia akan nampak bila saya move, dia akan pergi kepada sini. Bengkel ni belah nombor 3. Kalau saya nak move ke depan, saya tarik ke depan. Kemudian dia ada function copy invite link. Yang ni, yang masa kita macam saya betul tadi, selain daripada kita bagi kod dekat pelajar, kita boleh gunakan function copy invite link. So invite link tersebut, kita boleh bagi dekat pelajar-pelajar kita. Katakan saya dah copy tadi, copy invite link. Saya tulis link copy. Katakan saya letak dekat tuan-puan dekat kita punya ruangan message ruangan ni. So kalau macam tuan-puan klik je, terus boleh join kelas. Katakan klik dekat link ni. So automatik boleh join classroom saya yang saya bawa klik tadi. Okay, katakan saya paste link tu dekat saya punya akaun Gmail biasa. So nanti bila pelajar-pelajar kita nanti, so pelajar-pelajar kita boleh gunakan akaun Gmail biasa. Kita buat kelas tadi dekat akaun Microsoft. Pelajar kita buka dekat akaun Gmail biasa. So dia copy link kita tu, so dia paste lah dekat browser. Terus tekan enter. So dia akan terus automatik dia akan tanya nak join. So ini email pelajar kita. Sekarang ni email saya lah. You are joining the class as a student. So join class. So kita gunakan link lagi mudah untuk kita nak bagi pelajar kita join. So yang ni yang saya baru buat tadi so yang ni dia dah join sebagai pelajar. Okay, so saya buka balik saya punya kelas tadi. So dekat sini kita ada function juga edit. Edit ni katakan kita nak ubah nama. Katakan tadi saya salah eja. Katakan saya salah eja Google ni. So saya boleh tekan edit dekat sini. Saya edit ni function untuk kita nak edit details kat sini lah. Sebab tu kita boleh save balik. Katakan sini saya nak buat letak PMM sahaja. Terus kita boleh edit kelas kat sini. Saya save, automatic dia akan edit nama kelas. Kemudian kita ada function untuk copy. Copy ni katakan kita nak gunakan kelas yang sama semester depan. So kita ada function untuk copy. Kalau tuan-puan klik dekat copy, so dia akan copy kelas. So bila dia copy kelas, dia akan create new class with copied topics and classwork item. Roster and assignment won't be copied. Announcement dengan kita punya roster dia tak copy, tapi kita punya bahan-bahan dalam tu semua dia akan copy. So kita boleh buat nama lain. Katakan yang ni semester depannya. So kita boleh gunakan function copy class. Kemudian yang bawah tadi dia ada function archive. Archive ni function dia untuk kita nak delete daripada kita punya dashboard. Sebab Google dia memang tak buat satu function untuk remove ataupun delete. Kita ada function archive sahaja. Archive ni nanti dia akan bawa kepada menu lain. Ketika saya tekan archive kat sini, so dia kata archive dia akan dia akan simpan dalam Google Drive. So dia tak delete sebenarnya. Tapi kita tekan archive kat sini, so dia hilang. Tapi kalau tuan-puan nak tengok balik, pergi dekat 3 link atas ni, tekan archive classes. So dia ada dekat sini. So bila ada dekat sini, kita boleh copy, restore dengan delete. Kalau kita ambil restore, dia akan restore balik dekat dashboard. Kalau delete, dia tak ada dekat paparan sini je, tapi file-file semua dia akan remain dekat Google Drive. So, kalau kita tak nak ada dekat kita punya archive classes ni, kita boleh delete. Tapi file-file tu masih ada juga dekat kita punya Google Drive. Ketika saya nak restore balik, saya tekan restore. So bila tekan restore, dia akan restore balik dekat saya punya dashboard tadi. Dia hilang lah dekat sini. Kita pergi dekat classes.
Tu function yang 3 titik kat sini. So ada move, copy invite link, edit, copy, archive. So nak pergi balik, kita klik je dekat kita punya ni. Oh, sebelum tu saya terlupa, dekat 3 titik ni juga, kalau tuan-puan tengok dekat bawah sekali, dia ada function setting. Dia try klik dekat function setting. So dekat function setting ni, kita boleh tukar kita punya profile picture. Lepas tu kita ada notification email. So yang ni, kalau kita tak nak penuh email kita, kalau kita by default dia akan on benda ni, dia akan receiving email notification. So, kalau kita onkan yang ni, nanti tuan-puan punya email akan penuh lah. Kalau kalau pelajar-pelajar kita komen dekat post ke, ataupun pelajar-pelajar dia submit assignment dan sebagainya, dia akan hantar notification dekat kita.